بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka, adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau kamu mendengar suara mereka yang samar-samar? Suratullah Al-Azim. Pada jemaah tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah, dengan sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi yang cukup baik, pagi yang cukup indah, kita di kalangan manusia, insan yang dipilih oleh Allah untuk dapat menaikkan salat fardu subuh secara jemaah. Mudah-mudahan segala amal perbuatan yang kita kerjakan pada masa-masa yang telah berlalu itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Para jemaah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan memulakan pengajian kitab Sakaratul Maut. Bersediakah anda menghadapi kematian? Secara ringkas, kitab ini ditulis oleh seorang tokoh ulama, iaitu Syekh Dr. Abdullah Al-Qarni, yang mempunyai 12 bab, keselamanya 3 atau lebih. Dan ada beberapa tempat yang saya mengajar kitab ini yang paling namanya ada sekitar lebih kurang dan memasuki 7 tahun baru bab yang kelima. Dan biasanya kalau pengajian berkitab ni, dia ada beberapa keadaan, saya nak sebut mukadimah persediaan. Pertamanya adalah kitab yang akan khatam, jadi 7-8 tahun ataupun 10 tahun. Yang keduanya yang banyak berlakunya adalah Allah khatamkan orang yang belajar di dunia. Jadi Allah khatamkan dengan kematian itu sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, hari ini kita sebut tentang belajar. Saya nak sebut Nabi SAW menyebut tentang Utlabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu menjadi suatu kewajipan kepada semua orang-orang Islam. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi kata, sesiapa yang melalui jalan-jalan menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkannya untuk memasuki syurga-Nya di akhirat nanti. Martabat ilmu ini cukup besar, sehingga 1400 tahun lebih Nabi kata tentang ilmu. Apa lagi Nabi kata pada waktu pagi? Di antaranya adalah apabila kamu berada di bahagian hari. Para ulama sebut kisah yang sahih. Di antara selepas pada waktu subuh, sebelum waktu duha, ungkapkanlah, bacalah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Doa ini Nabi suruh lazimi, bukan sekali saja dalam hidup, bahkan tiap-tiap hari. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa saja yang kita buat berdasarkan kepada pertimbangan ilmu. Apabila kita sebut berdasarkan kepada pertimbangan ilmu, maka ia tidak dapat tidak ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil-kecil perkara, hatta waktu mana saya sebut sebagai contoh dikupas oleh para ulama, kita nak masuk tandas, dia kalau kita sebut ada kaedah, cara yang diajar oleh sunnah. Kita diajar oleh Nabi SAW cara
Masuk tandas dengan memasuki kaki, bermula dengan kaki kiri. Baca doa. Doa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Orang tanya, Ustaz, tak boleh ke kita nak masuk tandas ni kita baca suratul Baqarah? Kan bagus baca Quran. Saya kata sebelum tuan tanya saya, tak payah suratul Baqarah, cuba baca 3 kul 9 kali. Kul wallah 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbil. Ni dalam keadaan nak sebut dengan saya nak buat air besar yang tak boleh buat bincang. Bawa kereta lalu ni, potong kiri kanan berhenti. Sekatan polis cik, nak mana ni? Saya nak buat air besar yang tak boleh buat bincang. Berhenti ni, baca 3 kul dulu, memang kat luar lah buang air semua. Ada benda yang khas tetapi menepati sunnah. Para jemaah sekalian, dalam mukadimah bab yang pertama ni, penulis kitab ini sebut memadailah kematian sebagai satu peringatan. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ini, Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, di antara alamat-alamat tanda-tanda Malikul Maut ini telah mendatangi di kalangan kami ini, banyak tanda-tanda. Antaranya adalah disenaraikan, dikata di antaranya adalah manusia itu mendengar kematian. Tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan, tuan-tuan mendengar kematian daripada umur berapa lagi? Kemudian dikata lagi, antara alamat-alamat tanda-tanda seorang manusia itu akan menghadapi kematiannya adalah apabila usia meningkat. Tak ada di dunia ni manusia ni apabila dilahir sati. Kita tanya tahun lepas, kamu ni berapa usia? Saya 40. Tanya 5 tahun ke depan, kamu berapa usia? Saya masih lagi 40 tahun. Tuan-tuan, 40, tuan-tuan berumur 5 tahun lepas. Cuba tuan-tuan tengok gambar sekarang. Apatah lagi 10 tahun lebih. Tanya orang, abang sama kita dengan 10 tahun lepas. Orang tengok atas bawah di kanan, abang ni memang dah macam bukan setakat 45 umur sekarang, tetapi dah 85 dah. Maknanya kematian itu sentiasa hadir dalam hidup kita, menunggu saat sebagaimana Allah sebut dalam ayat lain. Ya, Allah kata, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, thumma ila rabbikum turja'un." Dalam surah As-Sajdah, katakanlah wahai Muhammad, Malikul Maut itu akan mendatangi manusia itu sendiri. Ya, mendatangi manusia itu, thumma ila rabbikum turja'un, dicabut ruh daripada jasad, kemudian untuk dibawa kembali kepada tempat asal manusia itu sendiri. Perbahasan tentang kematian ini dibincangkan, yang pertamanya adalah Al-Quran membincangkan kematian. Quran, bagaimana mu'jiz, satu kelebihan Quran. Dalam Quran ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hebat kelebihan Quran ini, boleh menceritakan kisah-kisah lampau, kemudian kisah saat ini dan kisah di masa yang akan datang. Ini tidak boleh diceritakan oleh manusia. Kita ni kalau nak cerita otak manusia ni sangat-sangat, ya, Allah sebut diciptakan manusia ni dalam keadaan dhaif, lemah sangat. Benda semalam kita boleh cerita, cuba benda minggu lepas pun tak berapa nak boleh. Bulan lepas lagi lah, tahun lepas tak ingat, memang confirm tak ingat lah. Islam Melayu sudah lupa, memang boleh dimasukkan lah dengan manusia itu sendiri. Yang pertamanya, Quran menceritakan tentang hal-hal kematian itu sendiri. Dalam beberapa tema yang cukup panjang, cukup banyak, Allah sebut, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kaedahnya Allah sebut di sudut gaya bahasa ni, kalau ada anak kita belajar bahasa Arab, sesungguhnya dan sesungguhnya, datanglah, wa anna as-sa'a,
Dan sesungguhnya kiamat itu datang dalam keadaan la raiba fiha, atiyatun la raiba fiha, tidak ada keraguan pada. Mana boleh manusia ni ragu tentang kematian? Apabila dia beriman kepada Allah, kemudian Allah sebut wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, ya, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mematikan, Allah akan membangkitkan daripada kubur itu sendiri. Ini Quran menceritakan di masa yang akan datang. Sebab itu 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah yang sangat ditunjuk, diajar oleh Nabi SAW untuk dibaca pada pagi hari, pada petang hari, bahkan saat kita berada dalam rumah. Banyak kelebihan saya nak selitkan, antaranya adalah wiqayatul ins minal jinni wal ins, pencegahan daripada gangguan syaitan dan manusia itu sendiri. 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, tuan baca tak sampai macam ini. Tetapi kelebihannya 3 hari 3 malam dalam riwayat sahih. Orang tanya sama yang duduk sekarang kan, Ustaz rumah saya ni kejap-kejap bunyi itu, kejap-kejap bunyi. Saya tanya yang pertama ni, macam mana Ustaz? Saya tanya balik, tuan-tuan solat ke tak? Saya tanya dulu, Ustaz jawab, Ustaz tanya soalan saya. Yang kedua kita kata baca, ni saya bagi ubat mujarab yang Nabi sebut, baca surah Al-Baqarah 5. Tuan-tuan, buatlah amalan pada pagi hari, petang hari. Ini sangat besar. Di antara perbincangan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, sam'iyah, perkara di masa yang akan datang. Quran dalam bab kematian ini terlalu luas membincangkan perkara-perkara ini. Adanya nikmat di alam sana, adanya niqmah, ya, adanya azab yang wajib kita imani itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kematian dalam pandangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematian itu adalah merupakan satu kerehatan kepada orang-orang mukmin. Dalam bab hadis-hadis kematian banyak kita akan belajar. Saya sebut secara ringkas. Satu ketika Nabi SAW berada di kota Madinah. Semoga kita dijemput oleh Allah untuk ke Madinatul Munawwarah, insya-Allah. Apabila Nabi berada di Madinah ini, lalu satu jenazah. Nabi doa pada Allah. Nabi kata, Allahumma thabbithu 'inda as-su'al. Ya Allah, tolong tetapkan dirinya ketika mana disoal oleh malaikat Allah yang bernama Munkar dan Nakir. Ya, Al-Imam As-Suyuti menyebut Munkar dan Nakir ini adalah makhluk Allah yang Allah jadikan khususnya agar manusia di dalam keadaan ketakutan. Makhluk Allah di dunia ini banyak. Para ulama klasifikasikan kepada beberapa golongan pertama adalah insan, manusia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, warna kulit, negara dan sebagainya. Yang kedua adalah haiwan. Banyak di atas dunia yang kita tahunya, berapa banyak dia ataupun sangat sedikit yang kita tak tahu. Wallahu a'lam. Ada saya sebut sebagai contoh dalam bab haiwan. Baka lembu, kita tahu baka lembu biasa-biasa je. Kita tak pernah tengok sebagai contoh baka lembu kacukan sedadang, nama yang macam-macam gaya lah sebagainya. Kambing pun macam-macam gaya. Maknanya haiwan yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. 3 makhluk ini. Adapun insan manusia berhajat kepada 2 makhluk. Yang pertama haiwan. Yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan, saya nak sebut kepada jemaah sekalian, mana mungkin manusia boleh meneruskan kehidupan dia tidak ada hubungan di antara haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan kata saya, Ustaz kata tak apa, saya tak makan daging, saya makan ikan. Ikan siapa buat? Saya tak payah makan lauk apa. Baik,
Habis itu kamu makan apa? Nasi pun saya tak makan. Saya makan apa? Saya makan roti. Roti ni asal daripada mana? Saya makan gandum, biji dan sebagainya. Maknanya manusia ni perlu kepada perhubungan di antaranya adalah Allah jadikan. Hadis membincangkan dalam bab kematian. Balik pada kisah Nabi SAW bila Nabi doa, Allahumma thabbithu 'inda su'al. Allah tolong tetapkan ketika mana di soal. Sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Sahabat tanya, apakah persoalan-persoalan antaranya adalah sebagaimana yang kita ketahui apabila berlakunya kematian, ia merupakan satu kerehatan ataupun kesengsaraan. Nabi kata, hari kematian apabila kamu melihat di kalangan orang-orang Islam, orang mukmin itu meninggal dunia, maka doalah kepada Allah agar Allah jadikan kuburnya salah satu daripada taman-taman syurga Allah. Yang kita doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Banyak doa yang lain. Jadi kematian bagaimana hadis membincangkan. Yang kedua, yang ketiga adalah kematian mengikut pandangan para ulama salafus salih, para tabi'in. Baik, Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat yang dikenali cerdik dan ahli strategi sehingga digelari sebagai Asad ataupun singa. Kisah disebut betapa pun hebatnya namun dia tidak mampu mengelak dari kematian. Waktu mana Sayyidina Amr bin Al-As ini sangat hebat. Manusia ni hebat mana pun dia, apabila dia berada pada detik-detik kematian. Quran sebut waja'at saqaratul maut bil haqq. Apabila datang kesakitan kematian dengan sebenar-benar, maka pada waktu itu kamu ada duit banyak-banyak pun, harta kamu banyak-banyak pun, jawatan kamu besar mana pun, tinggi mana pun, kepangkat, kedudukan kamu dipandang sangat mulia di dunia. Waktu itu tak ada apa-apa dah. Dalam keadaan mulut kamu ni mula bercakap dalam keadaan perlahan-lahan, makan pun bersuap, nak berjalan ke sana sini pun dah tak boleh. Waktu itu sakarat akan dihadapi oleh semua manusia di dunia. Apabila Sayyidina Amr bin As ni, manusia yang hebat, digelar sebagai Asad, singa Allah, bagaimana dia lantang mempertahankan agama Allah. Dikata kematian boleh memusnahkan tipu helah orang yang licik di dunia. Ada manusia di tuan-tuan sekalian yang disebut zaman sekarang ini, dia menjadi scam, dan ramailah orang yang kena scam dan sebagainya. Sampai kan ada satu kes yang berlaku. Suami ni tak tahu isterinya tak kerja. Jadi saya nak sebut tipu helah yang cukup bijak. Isteri ni berlaku di negara kita, saya tak nak sebut negeri, apatah lagi daerah, saya tak nak sebut. Kisah yang sah. Suami bagi duit belanja dan sebagainya. Pada isteri ni belajar IT. Lama kelamaan dia kata, bang tak payah bagi dari duit belanja, saya pula yang bagi duit belanja kat abang. Jadi boleh kereta rumah. Suami tanya, awak dapat duit dari mana? Dia lah, dia kata. Lama kelamaan dia telah diketahui dia terlibat dengan scam. Jadi bila suami dapat tahu, suruh kembalikan duit yang dia scam dan sebagainya, tak nak masih lagi itu urusan sebagainya, ditangkap. Suami bagi poin itu, anak-anak nasihat dan sebagainya. Akhirnya berpisah. Lepas pada berpisah baru berhentilah kegiatan. Hikmah sebalik perpisahan.
maknanya licik sangat. Lepas pada 1 bulan dia mati kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sekalian, manusia cara dia, kaedah dia setiap manusia ni, dengan kematian dia tak boleh buat apa-apa. Sedang dia bocah kali. Dia kata manusia licik ni di dunia ni, dia buat segala hal-hal yang para ulama bincang bertentangan dengan 2 law kalau kita bahas sekali. 2 undang-undang, sebab ada undang-undang dunia. Dia lepas. Yang kedua, dia berhadapan dengan undang-undang Allah. Akhirat, dia tak akan lepas. Ia dapat melumpuhkan kekuatan penguasa, dan ia boleh meranapkan segala harta benda orang yang kaya. Kematian, dia akan memusnahkan harta orang-orang yang kaya. Ketika Amr dalam keadaan sakarat, segala harta benda, segala harta benda yang dimiliki dia sebut, dia akan memusnahkan. Apabila dia dalam keadaan sakarat ni, para ulama sebut ada beberapa keadaan yang semua sebut saya ringkas. Yang pertamanya adalah dia ni, Sayyidina Amr ni biasanya dia dalam keadaan sihat. Sesiapa saja kita sihat, kita pasti keluar rumah tuan-tuan. Kita tak boleh duduk statik dalam rumah. Walaupun kita suka rumah, bilik kita hias besar, beli rumah kita target nak sangat. Tiba-tiba Allah bagi rezeki. Bila Allah bagi kita hias bilik kita, beli tilam dan sebagainya, memang dalam bahasa mudahnya tak nak bangun dah. Tapi tak boleh kita. Jadi tuan-tuan sekalian, manusia ni kita tak boleh berada dalam keadaan tetap dunia. Bila kita sihat, kita akan ke sana ke sini. Sayyidina Amr biasa dia ke sana ke sini. Kemudian satu ketika dia dalam keadaan sakit. Sakit ini yang menyebabkan dia sudah tidak boleh bergerak. Tak boleh nak ke sana ke sini. Yang kedua, para ulama bincangnya adalah dalam keadaan dia ini sudah tidak boleh makan sebagaimana orang-orang yang sihat. Bahkan makan pun diistilahkan dalam kitab-kitab yang adalah bersuara. Yang ketiga adalah kalamu bitta'ani, cakap pun perlahan sehingga mana anak yang bernama Abdullah, kalau dia nak dengar ayahnya bercakap, dia kena letakkan telinga dekat dengan mulut ayah. Maknanya 3 keadaan ini para ulama sebut. Apabila berlaku kepada manusia, ketahuilah ia merupakan satu permulaan berlakunya sakarat. Saya nampak muka tuan-tuan dalam makan lagi, insyaAllah. Maknanya ada ruang lagi, insyaAllah. Boleh jalan lagi, insyaAllah. Cakap pun okey lagi. Baik. Sayyidina Abdullah, anak bertanya, wahai ayahku, bolehkah engkau menggambarkan kematian kepadaku? Engkaulah orang yang paling tepat untuk menjelaskan. Padahal ayahnya ketika itu sedang bergelut dengan kematian. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu menjawab, wahai anakku, demi Allah, dia kata seolah-olah gunung-gunung yang wujud di permukaan bumi ini diletakkan di atas dadaku, dan seakan-akan aku menghidup udara dari lubang jarum kerana sesak nafas. Allahu Akbar. Sebab itu Quran menyebut istilah waja'at, telah datang sakaratul maut, kesakitan kematian. Allah sebut hujung ayat bil haq, sebenar-benar. Syekh Mutawalli Syarawi, seorang ulama dan Mesir, dia kata dalam bab kematian, dia kata man lam yaduk la yadri, siapa yang tak pernah merasai dia tidak akan tahu hal-hal keduniaan. Tuan-tuan sekalian, kita sebut tentang makan minum, kita tak pernah rasa. Cuma orang kata makan jenis makanan sedap dan sebagainya. Kita tak akan tahu selagi mana kita tak merasai. Orang sebut jalanan jam balik kampung musim perayaan, tentunya orang Kelantan 20 jam. Dia kata sikit je, cuba try sekali dia pergi. Saya itu pertama dan terakhir. Saya pernah jumpa. Man lam yadhuq la yadri,
apatah lagi kematian. Sesiapa yang tak pernah rasa, la yadri, dia tidak akan tahu. Dikata bagaikan dicabut gunung kanan. Katanya siapa? Sayyidina Amr. Ini bab yang ketiga. Kita nak bincangkan pandangan kematian dari sudut pandangan para ulama salafus saleh, para sahabat, para tabi'in. Kematian itu adalah jauh lebih sakit daripada sangkaan. Tuan-tuan, kita dengar orang yang kena pisau tengok, terpotong tangan dan sebagainya. Baru ni saya balik kampung, ada kes kecurian. Ada satu kes kecurian dalam buku ni, dimasuk dalam grup WhatsApp ni. Bila masyarakat kampung ni dia dapat tangkap, dia ikat, dia ambil parang ni, dia potong terus putus. Tuan-tuan bayang, kita ni kena pisau lah, Allah sakit kan. Isteri tanya, bang sakit ke tak? Jangan banyak tanya. Sakit, bila darah keluar ni, bermula di kesakitan. Bagaimana Allah jadikan kesakitan kematian itu, katanya Sayyidina Amr bin As, bagaikan bernyawa, lubang jarum itu sendiri. Allahu Akbar. Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana. Baik, bayangkanlah bagaimana keadaan seorang yang gunung-gunung di dunia diletakkan di dadanya dan dia bernafas dari lubang jarum. Ibn Rajab menceritakan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab Al-Ahbar, seorang cukup tabi'in yang pernah hidup dengan sahabat-sahabat. Cukup-cukup tabi'in ramai di antara Tauf, Ibn Rajab dikata. Dia cerita Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu yang dijanjikan syurga Allah. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Ka'ab Al-Ahbar, wahai Ka'ab, bolehkah kamu menggambarkan kematian kepadaku? Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, perumpamaan kematian itu bagaikan seorang lelaki dipukul dengan sebatang pokok bidara ataupun sebuah pokok yang penuh dengan duri tajam. Setiap duri masuk dan menusuk setiap urat saraf. Sebalik saja pokok itu ditarik dengan kuat, maka setiap duri yang melekat pada urat saraf tersebut ikut tercabut bersama dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Maka mengapakah ketika nyawa sampai di kerongkongan padahal kamu ketika itu melihat? Tuan-tuan, kita akan sampai pada satu saat yang telah sampai kepada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, kekeluargaan kita. Sebelum mereka dipanggil kematian, ruh kita akan berada di kerongkongan. Ini nas Quran. Waktu itu Allah cabar di kalangan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kenapa? Waktu mana nyawa kamu ni berada di lahzah terakhir, kamu cuba tahan. Cuba kamu tahan. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Mengapakah kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu orang-orang yang benar? Allah cabar di kalangan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kalau kamu benar tentang hal yang kamu buat di dunia dan sebagainya, dan kamu letakkan tambah lagi mati, apa buat khianat, buat itu ini dan sebagainya. Bila berada dalam keadaan kerongkongan, Allah syabas. Kalau kamu itu menjadi orang-orang yang benar, namun tidak sedemikian rupa. Kisah Ka'ab Al-Ahbar ketika mana Amirul Mukminin Umar Al-Khattab ini tanya tentang kematian. Dia kata, ambil sebatang pokok dahan yang dipenuhi dengan duri-duri, lalu dipukul. Bila dipukul ini melekat pada daging ini. Kemudian bila kita tarik kembali, pada duri-duri itu dipenuhi semua daging-daging kita.
Bahkan kata Ka'ab dalam kisah-kisah lain, kematian itu jauh lebih sakit daripada sangkaan kamu melihat orang yang dipukul dengan duri lalu ditarik kembali yang melekat keseluruhan daging lagi. Sakaratul maut bukan sebuah pertarungan dahsyat, bukan biasa-biasa pertarungan untuk menghadapi sakaratul. Dan para ulama memberikan pandangan itu. Ada masa yang panjang, moga-moga masa yang panjang bersama dengan keampunan Allah. Kita yakin episod kematian ini ada sebab. Likulli syai'in bisababin. Para ulama kata bila sakit Adam alaihissalam, moga-moga kita harap Allah sakit, Allah bagi ujian sakit. Semua orang tak nak sakit. Tanyalah sesiapa, hatta tuan-tuan tanya doktor lagi tak nak sakit. Tetapi satu masa ni Allah sakitkan, dan boleh jadi ada kes-kes untuk asbab daripada sakit yang membawa kematian. Cuma pandangan hadis menyebut sakit orang mukmin ia boleh menggugurkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Kemudian kadang-kadang Allah jadikan beberapa keadaan sakit ini dalam tempoh yang panjang. Kalau dapat bincang, boleh jadi juga berlakunya sakarat dalam tempoh yang panjang. Kalau dia fahuwa minal mu'min, di kalangan orang mukmin, maka bersama dengan pengampunan dosa-dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang sekejap aksiden mati, maknanya berlaku aksiden sebagai contoh mati. Baik, berlaku ke tak sakarat pada berlaku. Pada pandangan mata manusia boleh jadi sekejap dia tak sakit, tetapi pada pandangan Allah boleh jadi sekejap. Namun kalau dia laisa minal, bukan di kalangan, boleh jadi sekejap itu Allah sentak dengan azab yang cukup dahsyat. Sekejap ataupun lama. Kita harapkan ada rahmat Allah, sebagaimana Nabi SAW doa ketika mana berada dalam keadaan kesakitan yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sakarat ini sebuah pertarungan yang dahsyat. Allah Azza wa Jalla meletakkan kematian ke atas seluruh makhluk yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tuan-tuan, hari-hari orang mukmin ni antara benda yang dia kena fikir, bagaimana cara dia nak mati. Bagaimana cara dia nak mati. Itu yang diajar oleh Ibn Qayyim sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal. Zat Tuhan mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tuan, kullu man 'alayha fan. Allah sebut dalam surah Al-Rahman ayat yang ke-26. Semua yang berada di bumi tidak akan kekal, akan hancur. Cuba tuan-tuan sikit jawatan. Katakanlah seorang manusia ni, dia muda-muda lagi jadi CEO dah. Baik, lama mana dia boleh jadi CEO? Sampai rasa dia ni berhenti, boleh jadi. Katakanlah dia diberi pilihan, dan tuan jadilah CEO. Sampai tuan rasa nak berhenti, tuan berhenti. Yang baik dia kata, saya tak akan berhenti semua. Sekejap dia ingatkan 20 tahun pun 2 hari dia mati pada Allah. Bangunan tinggi-tinggi semuanya akan melalui satu perubahan kan. Tuan-tuan duduk rumah baru, permain kawasan baru. Baik, panjang umur insya-Allah. Selepas daripada 10 tahun tuan-tuan tengok ada ke tak lusa hujan. Silap-silap Allah SWT sampai 2 tahun dah letak sana, letak sana. Ini sifat. Tak ada yang kekal. Yang kekalnya Quran sebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jawatan, binaan, usir, semuanya akan binasa, akan hancur itu sendiri. Oleh demikian Hasan Al-Basri memberi nasihat kepada murid dan anaknya sambil berkata, kematian dapat membongkar hakikat sebenar dunia, sehingga tidak seorang pun yang merasa senang semasa berhadapan dengannya.
Sebagian ulama berkata semua doktor tidak mampu mengobati sekaligus menyembuhkan kematian. Ya. Sebagian ulama berkata ramai orang melawat orang sakit malam, orang yang melawat mati, dan demikian pula orang yang sakit juga pasti mati. Dalam biografi Rabi' bin Khitham diceritakan bahawa ketika dia sedang sakit yang kuat, ramai orang berkata kepadanya, "Maukah kamu jika kami jemput seorang tabib ataupun doktor yang merawat kami?" Dia menjawab, "Aku sudah memikirkan itu dan ingin memanggil seorang doktor. Namun ternyata doktor dan orang yang sakit pasti akan mengalami kematian." Ini kisah seorang tokoh tabi'in, tuan-tuan sekalian, iaitu Rabi' bin Khitham. Dia ni dalam sejarah juga disebut doktor pakar dalam kita. Doktor ni, kalau doktor biasa dengan doktor pakar ni, lagilah doktor pakar tersebut. Orang cadang pada ni. Bila datang di kalangan ashab, sahabat-sahabat yang dekat dengan kenalan, ini biasanya kalau doktor sakit ni, dia kerja, kalau kita zaman kita ni hospital, dia sakit yang kuat, biasanya akan tahu keluarga dan kawan-kawannya dulu. Jadi kawan-kawan yang pakar dalam bidang itu, bidang ini sebut. Kemudian bila dalam keadaan tengah nak panggil ni, orang yang dia nak panggil, kawannya doktor, kalau kita sebut dalam bahasa kita ni doktor juga, menemui kematian. Untuk mengubati sakit, ya boleh, tetapi untuk mengubati kematian sama sekali manusia itu tidak. Sungguh luar biasa. Katanya dalam kitab ini, kaum 'Ad dan kaum Thamud adalah bangsa yang pandai untuk berubah. Allah jadikan kisah-kisah antara yang boleh kita ambil ibrah, pengajarannya adalah kaum 'Ad dan Thamud. Namun kenyataannya para perawat itu tetap menemui kematian juga. Demikian pula orang yang melawat dan orang yang dilawat juga tetap, itu akan bertemu dengan kematian. Kita dengar hakul muslim dalam hadis. Nabi kata ada beberapa hak muslim. Antaranya apabila bertemu bagi salam, antaranya apabila sakit ziarahi, antaranya adalah apabila mati disolatkan dan dihantar jenazah ke kubur. Biasa kita sebut sahabat yang kita keluarga kita sakit lama. Biasa orang akan kata tak lama dah, kita pergi ziarah tengok, tanya berapa lama dah sakit. Dia kata dah berbulan-bulan dah, makan tak ada aluan sebagainya. Baguslah kita pergi yang sebagainya. Dan bila kita pergi ni ziarah orang sakit yang tuan sekalian, para ulama suruh berdasarkan tema-tema hadis, ucapkanlah perkara-perkara yang tersyir, perkara yang menggembirakan. Hari kita tahu dia ni sakit dah, tak boleh makan, tuan belajar ini kan, dah lama tak boleh bergerak, cakap pun perlahan-lahan. Tuan-tuan tu sebut, Ustaz tadi sebut kuliah subuh, dah tak lama dah kamu ni, dah tak lama dah kamu ni, jangan tuan-tuan. Semua kita ambil ibrah. Kalau dia orang baik, ikutilah. Silap kita yang dulu baca dua tak ada. Baik, tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang orang yang sakit, hakul muslim, ada doa-doa yang akan dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla, didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawa ketika ajal telah menghampiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaum muslim bertanya kepada, "Wahai Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Allah, bolehkah kami manggil seorang doktor untuk merawat diri?" Dia menjawab, "Tidak perlu, kerana doktor sentiasa merawatku." Dengan hairan mereka bertanya, "Siapakah orang yang merawat dirimu dan apa yang telah dikatakan?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Dialah Allah. Dia menyatakan, sesungguhnya aku maha kuasa melakukan apa sahaja yang aku kehendaki." Dalam Al-Quran menyebut, bila seorang itu sakit, fahuwa yashfi, dialah yang menyembuhkan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana boleh aku mengadu rasa sakitku kepada doktor, sebab deritaku ini merupakan perbuatan, doktor dalam istilah pujangga. Kita sakit, dalam syair Arab menyebut sakit ini pada siapa sebenarnya? Allah.
Kita kena melihat bila sakit ni kita kena nampak Allah terlebih dahulu. Barulah di sana ada sabar, ada redha, dan saat kita terima dengan sabar dan redha, kita akan mampu menjalani kehidupan sebagai biasa. Kita mampu solat. Kadang-kadang Allah nak angkat martabat seorang manusia itu terusnya. Allah jadikan sakit. Saya ni misalnya sebagai contoh, kalau tak sakit tak solat. Saya misalnya kalau tak sakit tak ada masa nak baca Quran. Saya misalnya kalau tak sakit tak sedekah. Tak sedekah. Allah jadikan sakit. Terdengar kisah tentang ayat-ayat sedekah. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum ila akhir ayat. Wahai orang-orang beriman kepada Allah, jangan anak-anak pinak kamu harta benda kamu melahirkan kamu. Apabila Allah sebut, ya, saat kematian itu manusia minta walam yuakhir Allah, tangguhkan kematian itu sebab ni. Bukan nak pergi haji, nak pergi umrah, sedekah. Alhamdulillah, saya pernah jumpa tuan-tuan, orang yang dia ni sebut alhamdulillah, syukur dia sakit. Ada seorang Allah kat Puchong, saya pergi kelas pengajian, sahabat saya cerita, Allah jatuh, Allah jadikan untuk ujian ini, dia terjatuh, dia dah tua lah, tua ni kemudian terjatuh, menyebabkan dia tak boleh nak bergerak dan sebagainya. Lalu dipanggil sahabat saya, waktu itu dia sedang membina masjid di sebelah selatan China. Jadi ringkas cerita, dia dipanggil. Hikmah saya tengok sakit ni, saya nak bagilah, saya simpan, sebenarnya saya ingatkan nak buat makan minum, duit sekian-sekian kata, makan minum dan sebagainya. Jadi dia bagi RM50,000. Tak sampai lebih kurang dalam 2-3 bulan, 2 hingga 3 bulan lepas pada itu dia meninggal. Jadi tuan-tuan sekalian, bab sedekah ni, masya-Allah, Allah sangat meningkat daripada 8 pintu syurga Allah yang diberikan. Salah satunya adalah bab sedekah. Bersedekahlah sampai kita menemui kematian. Jangan kita ini saat kita menunggu ataupun datang kematian ada penyesalan dalam bab sedekah itu sendiri. Biar menjadi satu keresahan dalam hidup kita kalau kita tidak bersedekah hari ini. Apatah lagi ada tuan-tuan target bulanan, tahunan dan sebagainya. Biar kita ditarget. Ya, dalam Quran tema-tema sedekah banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap bernyawa akan merasai mati. Dalam suratul Al-An'am ayat 9. InsyaAllah kita akan kupas kisah ayat ini dan sambungan khususnya dalam kuliah akan datang, insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah SWT yang kurang adalah hikmah saya sendiri. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن اخلاقنا واسلنا امورنا اللهم ارزقنا الفهم رضينا بالله ربا بالاسلام دينا محمد نبينا ورسولا رضينا بالله ربا بالاسلام دينا